menyemput Menteri Kesihatan. Silakan, 45 minit. Terima kasih. Tan Sri Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam Malaysia Madani. Pertama-tamanya, Tan Sri Di-Pertua, saya rakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada 56 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar rang undang-undang perbekalan tahun 2025 dan telah pun membangkitkan antara lainnya 92 isu yang terkait dengan Kementerian Kesihatan, bermula dengan Bagan, Bandar Kuching, Bangi dan berakhir dengan Tebrau, Temerloh dan Wangsa Maju. Terima kasih sekali lagi semuanya. Tan Sri Yang Di-Pertua, saban hari muncul pelbagai keluhan orang ramai, sama ada di media sosial ataupun di lapangan, berkenaan isu-isu terkait KKM. Dan Sri Di-Pertua, keluhan mereka itu ada benarnya. Oleh itu, KKM amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana menyediakan peruntukan yang kedua terbesar berbanding kementerian lain dalam belanjawan 2025 ini, Tan Sri Di-Pertua, sejumlah 45.27 RM bilion ataupun bersamaan dengan peningkatan 9.83%. Terima kasih Menteri Kewangan, terima kasih sahabat saya Menteri Kewangan kedua, KSP dan semua tim MOF, Tan Sri. Ini menunjukkan komitmen besar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan dalam menerajui kerajaan Madani ini, dan saya boleh menyebutkan sedikit perinciannya. Peningkatan belanjawan peruntukan mengurus saja 9.6% peningkatan bersamaan dengan 3.38 bilion, dan peruntukan pembangunan sebanyak 670 juta ataupun 0.767 bilion dengan izin 11%, ya, dan peningkatan keseluruhan sebanyak 4.05 bilion, Tan Sri Yang Di-Pertua. Belanjawan kali ini akan secara tuntas mendepani cabaran-cabaran semasa, sekaligus mempersiapkan seluruh angkatan KKM untuk melalui sebuah transformasi dan mempertingkatkan transformasi demi menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik dan menyeluruh kepada rakyat Malaysia. Pada kesempatan ini saya akan terangkan bagaimana peruntukan yang disediakan akan meningkatkan lagi natijah kesihatan, dengan antara lainnya mengekang penularan penyakit tidak berjangkit atau hari ini disebut sebagai pandemic chronic disease atau NCDs, non-communicable diseases, dengan izin Tan Sri. Membina modal pembiayaan kesihatan yang lebih mapan untuk mengekalkan perkhidmatan yang inklusif dan juga universal, dengan izin untuk mencapai UHC, Universal Health Coverage, itu mantra besar itu. Ketiga, melahirkan lebih ramai lagi pakar perubatan. Keempat, membaik pulih, menaik taraf dan membina baru fasiliti-fasiliti kesihatan untuk menyampaikan perkhidmatan lebih dekat kepada rakyat, closer to home, dengan izin. 5, mengembangkan inisiatif pendigitalan dan dalam membuat demikian, insya-Allah tidak mengabaikan, malah meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan petugas kesihatan seluruhnya. Bagi memperkasa perkhidmatan kesihatan awam melalui perkongsian pintar berdasarkan pendekatan seluruh kerajaan atau dengan izin whole of government, saya dengan penuh sukacita ingin menekankan bahawa kerajaan dengan kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dengan izin GLIC, Government Link Investment Company, akan memperkenalkan inisiatif Rakan KKM ataupun Rakan KKM Partnership dengan modal pemula startup sebanyak 25 juta, Tan Sri. Rakan KKM akan menyediakan pilihan perkhidmatan berbayar dengan kadar yang menasabah, bermula dengan 5 hospital KKM terpilih seperti Hospital Cyberjaya. Antara lain, tujuan ini adalah untuk menarik pelaburan ke dalam MMOH, khasnya daripada istilahnya tadi yang saya gunakan, GLIC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan,
mengekalkan dengan revenue yang kita akan generate, kita akan mampu mengekalkan petugas-petugas KKM, antara lainnya pakar-pakar dan juga termasuklah jururawat yang hari ini ramai juga yang meninggalkan kita across the causeway dan Tan Sri. Dan yang akhir sekali adalah untuk benar-benar dapat meningkatkan sama ada kepada kumpulan B40 dengan kita mengembangkan lagi dengan dana yang kita generate itu untuk B40 ataupun fasiliti-fasiliti asas ataupun fasiliti-fasiliti MOH, dan dengan juga meningkatkan apa yang diistilahkan hari ini dengan premium ataupun premium economy facility untuk M40 dan seterusnya. Tan Sri Yang Di-Pertua, seterusnya saya akan menjawab soalan-soalan ahli-ahli yang berhormat. Boleh minta penjelasan? Ya, sila. Terima kasih. Pada Kuching. Terima kasih Sahabat saya, ya. Menteri Kesihatan, dan tahniah kepada peruntukan kedua besar kepada Kementerian Kesihatan memang amat diperlukan dalam reformasikan sistem kesihatan kita. Saya nak tanya sedikit tentang rakan KKM ini. Memang saya rasa ini satu pendekatan yang sangat baik. Saya memang menyokong sebarang pendekatan public-private partnership untuk mengukuhkan sistem kesihatan kita. Tetapi saya cuma nak tanya secara terperinci, apakah mekanisme implementasi rakan KKM ini, adakah ia berbeza dengan FPP yang sedia ada di beberapa hospital seluruh negara? Apakah perbezaan dan bagaimana kita dapat mengendalikan contohnya kelemahan dalam FPP sistem, di mana contohnya salah guna kuasa, salah guna masa oleh doktor-doktor pakar untuk merawat FPP dan tidak merawat rakyat biasa. Dan jadi apakah perbezaan? Dan jika ada perbincangan ataupun satu arrangement dengan GLIC tersebut, memang saya menyokong. Tapi adakah ada satu perjanjian yang telah ditandai tentang GLIC? Apakah expectation between two parties? Kerana kita juga secara philosophically tidak boleh menggunakan the resources of government untuk menjana pendapatan saya GLIC. sangat So saya ingin tanya penjelasan. Terima kasih sahabat saya Bandar Kuching yang sangat peka dengan hal ini. Pertamanya, istilah public private itu sudah silap. Saya sebutkan ia adalah GLIC, Government Link Investment Company. Maka dengan kata lain, ia bukan PPP atau bukan PPP sebenarnya. Ia adalah apa yang diistilahkan dengan kerjasama MOH dengan sebuah Government Link Investment Company. Ia bukan private lalu perswastaan. Sama sekali salah ataupun tersasar kalau amatannya begitu, ya. Kedua, Tan Sri, kalau nak jawab soalan ini saja, Tan Sri, saya akan makan masa 2-3 minit juga ni. Tapi saya sangat berminat untuk jawab. Cumanya saya khawatir kepada masa, ya. Apapun saya telah menulis dalam mutakhir ini dalam majalah The Edge, ya. Raising the ceiling and raising the floor, ya, dalam hal yang saya telah huraikan, itu adalah untuk maybe upper and middle society, ya. Tapi apapun saya mudahkannya begini, ia bukannya private wing ataupun full paying patient yang dilaksanakan oleh sama ada MOH maupun MOHE Bandar Kuching, ya. Ia adalah a partnership daripada dia adalah partnership dalam 3 atau 4, ya, komponen itu. Pertama adalah MOH itu sendiri. Maksud MOH ni dia adalah pakar-pakarnya. This is why it is very specialist driven and HCW driven, staff driven, ya. Itu satu. Keduanya adalah MOH itu sendiri sebagai sebuah kementerian. Ketiga adalah satu investor yang namanya adalah syarikat-syarikat terkait kerajaan yang dikatakan syarikat-syarikat pelaburan, ya. Dan apa yang kita ringkasnya adalah untuk, ya, berbeza dengan private wing yang menggunakan dana daripada consolidated fund, wang yang diberikan oleh daripada cukai, ya. Ini adalah satu keyakinan pelabur yang jujurnya kami telah pun mendapat keyakinan daripada KWSP ataupun EPF yang akan membuat pelaburan ini. Dan justru kerana keyakinan mereka bahawa kita mampu untuk melaksanakan dengan kerjasama our specialist, our team, our healthcare team, untuk dengan tidak menggunakan wang yang diberikan oleh kerajaan, yang iaitu wang taxpayers money, ia adalah untuk membangunkan satu fasiliti yang dianggap sebagai premium economy, khasnya untuk golongan-golongan yang mampu membayar, ya. Dan sekaligus kita akan mendapatkan
revenue, ya, yang mana dengan fasiliti dan yang dikendalikan oleh pakar-pakar kita, yang mungkin juga mereka akan ke mana-mana fasiliti swasta kalau tidak ada kita punya fasiliti rakan KKM ini. Mereka juga akan bekerja di swasta. That is permitted. Ya. Tetapi mereka bersedia, dan kita telah membuat semakan bahawa pakar-pakar kami dalam satu kajian 95% bersedia untuk bekerja dalam rakan KKM. Dengan kata lain, mereka tidak mengambil waktu yang lebih kerana mereka memang ada peruntukan untuk mereka bekerja di swasta. Maka mereka memilih untuk bekerja dengan KKM. Itu pentingnya, ya. Dan ketiganya adalah apapun revenue yang kita generate itu akan kita antara lain dapat mengekalkan pakar-pakar kita kerana kita boleh membayar dengan lebih. So we retain our specialists, ya, dan juga kita juga boleh membuat pelaburan cross subsidize our facilities di hospital MOH. Dan pastinya kita akan dapat, insya-Allah, ya, kita sangat penting dalam hal ini the governance and the practice. Itu yang paling mustahak supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan dan kekurangan-kekurangan yang kita saksikan dalam amalan private wing. Dengan izin minta maaf saya terpaksa menyebutkan ini kerana ini adalah antara perkara yang mendorong kita untuk mewujudkan rakan KKM yang berbeza daripada private wing PPF full paying FFP full paying patient. Saya takut untuk satu poin saja. Sila. Satu poin saja. Memang saya menyokong inisiatif ini dan memang satu game changer kalau dilaksanakan yang baik. Cuma kebimbangan, saya setuju ini bukan private, tetapi kebimbangannya, contohnya GLIC ini juga perlu menjawab kepada their board of members. Kena menjawab kepada investors dan basically their fund managers. So ada kebimbangan. Ini jika tidak dilaksanakan atau diimplementasi dengan baik, there may be some element of privatisation. Saya memang menyokong, tapi kita kena kendalikan kebimbangan ini. Jadi the other option is, I understand how are the prices determined di rakan KKM ini. Adakah kita kena membina ekosistem, contohnya more transparent pricing of medicine, more transparent pricing of treatment yang akan ada kesan kepada private sector juga. Adakah ini ekosistem yang akan diperkukuhkan sebelum implementasi rakan KKM? Ya, saya ingat perkara itu memang kita telah jawab end to end, ya. Dan saya mungkin ini bukan pentasnya untuk saya melanjutkan bicara dan perbahasan ini. Memang semua ini telah kita jawab, ya. Dan elemen privatisation itu pun tidak timbul pada kucing, ya. Jadi kita telah sebenarnya mendapat satu dari sudut mekanisme untuk melaksanakan ini, perjumpaan bilateral antara KKM dan juga MK2 dan MOF kita telah laksanakan, dan kita sudah pun membincangkan perkara ini dengan sangat detail, ya. Dan dari sudut pricing dan semuanya itu, kita pun peluang kita untuk benar-benar, ya, memajukan satu yang diistilahkan sebagai value based healthcare system. Susah untuk private facilities, Tan Sri, untuk kita memaksa mereka ataupun nudge them dengan izin, ya, untuk mengasak mereka untuk mengamalkan ini. Ya, tapi saya dengan sudah kita melihat masa tu, saya ingat menteri, ya, saya ingat boleh saya move, tidak pergi. dah hampir 15 minit. 15 minit. Bandar Kucing kita boleh sembang di luar lagi, ya. Baik, terima kasih. Ini rakan-rakan ramai yang tunggu ni. Rakan-rakan ramai yang tunggu, ya. Jadi saya teruskan dengan menyebutkannya begini, ya, untuk saya dan saya akan menjawab, ya. Pertamanya adalah dari segi pencegahan penyakit tidak berjangkit, NCDs dulu kita jawab dulu, Tan Sri. Ya. KKM mengucapkan terima kasih kepada atas saranan YB Wang Semaju agar kerajaan menambah dana bagi menjalankan aktiviti-aktiviti pencegahan, ya, terutama pencegahan penyakit-penyakit tidak berjangkit ini, ya. Dan untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, YB Wang Semaju, khasnya KKM sedang melaksanakan transformasi sistem kesihatan dengan memberikan penekanan kepada perkhidmatan preventif dan promotif di semua peringkat, ya, terutama, ya, dari sudut semua peringkat, ya, dan melibatkan apa yang diistilahkan hari ini sebagai model
healthcare sebenar-benar daripada hanya merupakan reactive, curative, hospital-based care. Kita menekankan aspek preventif, ya, aspek promotif, aspek prediktif, aspek menekankan well-being, ya, wellness. Itu yang paling mustahak. Kalau tidak, we will always be in crisis, dengan izin. Untuk maklumkan yang berhormat, kerajaan memperuntukkan tambahan dana 74 juta bagi tahun 2024 ke 2026 untuk melaksanakan inisiatif perangi gula, War on Sugar, yang telah pun diluncurkan oleh Tan Sri Speaker sendiri baru-baru ini, dan masih lagi dalam program ini hingga 14 hari bulan, menggunakan whole of nation ataupun whole of society approach. Kita akan hanya dapat melaksanakan semua ini andainya kita mengambil dan mengembeling seluruh tenaga dalam pendekatan whole of society, dengan izin, ya. Plan strategik mengurangkan gula di kalangan rakyat Malaysia 2024 dan 2030. Bagi menjawab YB Tebrau, Keluang, Betong, Kuala Langat dan juga Segamat, ya, tentang hal ini, sukacita saya sebutkan bahawa kadar duty excise bagi minuman bergula, dengan izin, sugar sweetened beverages, SSB cukainya, SSB tax, ya, akan dilaksanakan secara dua fasa. Fasa tahun ini 2025 dan 2026, ya, sebanyak 40 sen seliter. Hasil daripada cukai ini akan juga dapat kita, so maksudnya hari ini 50 sen per liter, 50 sen naik ke 90 sen per liter. Dan ianya adalah untuk antara lainnya mengukuhkan rawatan, ya, mengukuhkan rawatan kencing manis ataupun diabetes mellitus type 2 dengan izin menggunakan ubat inhibitor SGLT2I inhibitor di hospital dan di klinik-klinik KKM seluruhnya, kerana ubat-ubat ini ataupun SGLT2 ini punya kelebihannya, antara lain dia dapat mengurangkan serangan jantung, mengurangkan berat badan dan mengurangkan apa yang dikatakan sebagai kegagalan buah pinggang atau end stage renal failure, dengan izin. Bagi menggalakkan pihak vendor penjual air, ya, memperkenalkan lebih banyak minuman kurang manis dalam pasaran seperti dibangkitkan oleh YB Tebrau dan Keluang, ya, KKM sedang memperkasakan dan memperluaskan lagi program logo pilihan lebih sihat ataupun the healthier choice logo, ya, ataupun dengan izin HCL. Program HCL ini, the healthier choice logo, ya, lebih sihat antara lainnya kerana dikurangkan gula dari direformulasi produk-produk minuman ini pada makanan ini, antara lainnya untuk bertujuan membantu pengguna membuat pilihan yang lebih sihat dengan memilih produk-produk yang ada logo HCL. Ya, ini membantu consumers, pengguna, dan kedua menjadikannya satu dorongan kepada pihak industri untuk mereformulasi, to reformulate produk-produk mereka untuk mendapatkan logo HCL ini, ya, dan seterusnya sehingga Oktober 2024 kita tengok bagaimana respons industri kepada war on sugar kita ini dan juga HCL ataupun healthier choice logo itu. Industri telah membuat reformulasi sebanyak 791 produk telah berjaya mendapat pengiktirafan HCL, ya, di mana 565 daripadanya produk minuman dan 118 adalah produk kumpulan susu dan produk tenusu ataupun dairy produk, dengan izin. Seterusnya 108 adalah produk bijirin ataupun cereals, legum, ya, kacang dan bijian, sos, produk ikan dan juga produk yang disebutkan sebagai ready to serve sajian atau makan siap saji ataupun dipanggil dengan juga istilah convenience meal, dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua. Sebagai kesinambungan, KKM sedang memperluaskan program HCL ini kepada menu hidangan makanan dan minuman yang disediakan di premis makanan, iaitu the healthier dining program, ya, My Choice, pilihan saya. Program ini antara lain bertujuan membantu terima kasih. Takkan gelas je. Tak apa, terima kasih. Ya, Muhammad Menteri. Okey. Muhammad Menteri. Memang kering sikit kongkong ni, kalau ada yang buat pintasan dulu bagus juga celaan. Terima kasih. Sikit je, terima kasih. Terima kasih atas jawapan daripada Segamat berkenaan dengan cukai SSB ini. Setakat ini, restoran Malai Kedai kek, aiskrim dan roti sebagai ini telah tidak dikenakan cukai.
saya rasa. Dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk perluaskan sektor-sektor lain, khususnya bagaimana KKM akan mengawal penjual-penjual di pasar malam ni sebenarnya? Yang kita boleh lihat pelbagai promosi video-video berkenaan dengan gula, penggunaan gula ni dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih sahabat Jazz Gamat ya, yang atas syur-syur yang baik ini memang kita juga dalam pertimbangan kami, dan kami akan pastinya mahu melaksanakannya dan juga memperluaskan pelaksanaan bukan saja kepada sweeten apanya tadi yang distilahkan sebagai SSB ataupun juga sweetened beverages itu saja, dan akan kita perluaskannya dengan kategori yang lain juga. Terima kasih Sekamat mau saja meletakkan apanya celahan Sekamat dalam penggulungan saya tadi. Menteri, baik, sikit boleh ya? Sila Pulai guys, sahabat saya, sila. Dalam kita nak memberikan satu kefahaman tentang kepentingan kesihatan ini, utamanya makanan-makanan yang sihat ini, dia lebih mudah kita mendidik di peringkat sekolah ini. Ya. Jadi setakat mana sekarang ini KKM berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan untuk memasukkan nilai-nilai pembelajaran makanan yang sihat ini di peringkat sekolah. Satu. Yang kedua, makanan-makanan yang sihat ini biasanya mahal sebenarnya. So biasanya kalau rakyat biasa tidak mampu untuk membeli makanan-makanan yang segar sebagai contoh. Jadi bagaimana kita boleh memberikan tawaran makanan-makanan yang sihat yang lebih murah? Terima kasih sahabat saya YB Pulai. Mungkin ya kita akan dengar penguraian dan pengulasan yang akan dibuat oleh KPM ya, di mana ya perkara-perkara ataupun kecelikan ataupun yang diistilahkan hari ini sebagai ya istilahnya apa celik ya, celik literasi kesihatan halnya tentang makanan ini juga adalah bukan segalanya KKM, juga diambil dan diangkat oleh Kementerian Pendidikan ya, dan saya yakin perkara ini akan disinggung oleh kementerinya ketika membuat penggulungan nanti. Ya, saya rasa perkara ini bukan hanya khusus kepada KKM, walaupun kita kerjasama dengan KPM dalam hal seperti rancangan makanan tambahan, RMTs dan semuanya, ya, healthy diet di sekolah-sekolah itu, saya yakin perkara itu akan dapat dihuraikan dengan jauh lebih baik kerana ia terkait dengan KPM sebagai the dominant. YB work together sebagai satu pendekatan whole of government juga ya. Terima kasih YB Pulai. Berhubung soalan YB Keluang sama ada KKM merancang untuk mengawal selia penjualan teh boba dan air berwarna di pasar malam pada masa ini, KKM sedang membangunkan satu sistem pelabelan penggradedan ya. Dipanggil penggradedan ataupun bagi nutri-grade ya, ataupun bahasanya ya dengan istilah nutri-grade berdasarkan kandungan jumlah gula dalam minuman. Kita dalam pertimbangan dalam perancangan untuk di samping satu lagi approach, satu lagi policy, satu lagi inisiatif kami adalah untuk meletakkan pengkelasan kepada nutri-grade yang akan memberikan setiap satu produk itu dia ada grade A, B, C dan D. Ya, dan ini juga akan kita huraikan pada waktu yang sewajarnya untuk kita buat pelancaran atas inisiatif nutri-grade dalam memberikan ya, dan memberikan literasi ataupun kecilikan kepada rakyat. Kita tidak mahu memberikan maksud ataupun pandangan bahawa hanya yang mahal itu yang baik ya. Sebenarnya kalau kita tahu akan nutrisi dan juga dari sudut kalori, dari sudut ya micronutrientsnya dan sebagainya, dari sudut nutrisi ataupun di nutritional benefit makanan dengan izin, mungkin kita silap tanggap yang mahal itu yang baik ya. Itu satu stigma, satu mitos yang kita kena juga bentras insya-Allah. Baik. Dan saya sebutkan tadi sistem nutri-grade ini, sistem ini terpakai bagi produk minuman yang sedia diminum ready to drink dengan izin dan juga minuman yang disediakan di tempat penjualan freshly prepared ya.
Dengan izin. Gula berlebihan adalah bahaya, itu asasnya. Justru YB Kuala Langat sedia maklum, KKM juga menggunakan pendekatan mendidik dan advokasi seperti yang disebutkan, iaitu memberi pendidikan kepada para pengusaha dan juga penyedia minuman manis termasuk di kafe Parlimen ini melalui tagline gula satu sudu teh dah cukup, kurang lebih baik tiada terbaik. Silakan sahabat saya. Langat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya kira saya sangat setuju dengan pendidikan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi dan juga sistem penggradean. Sehingga ini lebih efektif ataupun lebih berkesan terhadap kesihatan masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang kita nak jaga. Sebab saya melihat kalau kita meletakkan mungkin sebagai satu kawalan, kita meletakkan duty excise dari tahun ini sahaja meningkat daripada 50 kepada 90 sen. Akan datang kita akan naikkan tahun depan akan naikkan lagi 40 sen. Apa sasaran kita sebenarnya? Sekarang itu bukan satu approach yang sangat baik. Sebab tu saya katakan dalam perbahasan saya bukan soal no sugar. Minta maaf Tuan Speaker sebab saya sentuh no sugar day. Tapi adalah bagaimana pendidikan ini sampai kepada rakyat, terutama generasi kita yang baru, bagaimana kita mengawal kandungan gula yang diperlukan oleh badan kita untuk menjaga kesihatan kita. Terima kasih. Sahabat saya, Kuala Langat beliau sangat peka tentang perkara ini. Menjelang beliau juga ada pengamal perubatan. Dulunya tak tahu masih lagi. Sekarang jadi full politician. Kuala Langat saya tahu ini adalah sangat dekat di hati Kuala Langat dan ramai kawan-kawan yang lain. Cumanya saya ingin tekankan bahawa kita akan terus-terusan mengambil pendekatan multi-prong. Hal cukai, hal percukaian itu satu, tetapi yang lebih mustahak seperti mana yang ramai juga yang menekankan adalah persoalan literasi, persoalan kecelikan, persoalan memahami kalori. Kadang-kadang kita nak badan kurus, langsir dan sebagainya, tetapi kalori yang kita ambil itu sangat berlawanan dengan niat murni kita. So kita nak ke utara, orang nampak kita sebenarnya jalan ke selatan. Jadi ini tidak akan sampai tujuannya. So itu adalah satu perkara yang sangat penting. Di kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada saya sudah sebutkan lebih awal tadi tentang Tan Sri melancarkan Hari Tanpa Gula dan Hari Tanpa Gula ini Tan Sri dan rakan-rakan ahli yang berhormat, pengumuman Hari Tanpa Gula setiap hari Rabu di Parlimen. Akan kita laksanakan. Pelancaran program ini telah pun kita laksanakan 6 November lalu dan ini juga sekaligus menunjukkan saya kira buat julung kali satu practice Parlimen best practice di mana kita legislative body di Tan Sri bersama dengan the front bench eksekutif menjalankan satu usaha, satu inisiatif, satu inisiatif politik ataupun kesihatan dengan pendekatan whole of government dan ini branches of government, legislatif dan juga eksekutif bersekali untuk menjayakan agenda nasional Malaysia sihat. Tan Sri Yang Dipertua. Menteri. Yang Berhormat Menteri, sikit. Menteri. Saya punya waktu tinggal 17 minit Sikit lagi saja. berbaki. Boleh Sikit ke Tan saja. Sri? Okey, make sure kita Sikit, Yang Berhormat Menteri. Tani. Saya bersetuju berkenaan langkah-langkah kementerian untuk membuat Nutri-Grade dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini banyak influencer yang cuba mempengaruhi masyarakat kita dengan memperkenalkan resipi-resipi baru yang sebenarnya resipi ini sangat-sangat tidak sihat, mencampurkan pelbagai bahan yang sangat manis. Dan sebenarnya apakah pandangan kementerian dan langkah kementerian? Kementerian nak buat sesuatu yang baik tapi dalam masa yang sama orang yang mempengaruhi masyarakat ini sendiri sebenarnya cuba membawa masyarakat ke arah yang tidak baik. Ini satu paradoks atau satu benda yang tak bagus. Boleh kalau jawab sekali yang keluar, kemudian Menteri boleh move on. Please, keluar. Terima kasih Tan Sri Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Saya ingin memuji inisiatif Kementerian Kesihatan kerana melancarkan kempen War on Sugar ni. Untuk makluman Menteri, saya baru-baru ini melawat 3 keluarga di kawasan saya. Antaranya 2 kesemuanya ada isu diabetes. Dan 2 keluarga sudah mempunyai ahli keluarga yang potong kaki. Kedua-dua kaki dipotong.
Ini adalah satu isu yang sangat-sangat serius dan kesemua ni majoritinya keluarga B40. Jadi saya rasa bahawa kita perlu ada satu approach, inisiatif yang serius untuk membantu keluarga B40 untuk mengatasi. Kerana bagi mereka persepsi itu adalah makanan sihat, ya, mahal. Dan apabila mereka pergi pasar malam, mereka biasanya akan beli minuman yang memang berwarna-warni. Minuman potong kaki itu yang memang tarik khasnya perhatian kanak-kanak. Betul. Bagaimana kita mengatasi masalah itu. Dan satu lagi, iaitu cadangan saya semasa saya bahas, boleh tak KKM mempromosikan inisiatif yang dijalankan dalam KKM, iaitu setiap hidangan makanan, setiap kali ada jamuan ke, menu tu ada senaraikan carry per serving. Boleh tak kita jadikan policy. promosikan ke setiap kementerian kerajaan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat saya kepada Keluang dan juga Sungai Petani sebentar tadi ya. Cadangan-cadangan yang celahan yang sangat baik Tuan Sri ya. Dan saya tanpa mengulas panjang kot, saya mahukan hal-hal yang baik itu sebahagian daripada penggulungan saya lah ya. Dan ini adalah sangat mustahak. Semua kita ahli-ahli parlimen, kita turun padang, kita buat ziarah-ziarah medik mungkin. Kita tahu berapa ramai ya. 1 dalam 3 ya, tak perlu saya ingatkan diabetes. Maaf, 1 dalam 6 diabetes, 1 dalam 3 tinggi tekanan darah, hipertensif, dan 1 dalam 3 juga adalah tinggi kolesterol. 1 dalam 2 berat badan yang berlebihan dan obes. Kesemua ini menjadikan faktor-faktor kematian pramatang yang paling tinggi adalah serangan jantung, kedua adalah apa yang dikatakan sebagai CVA ataupun serangan ahmar, cardiovascular accidents dan sebagainya. Kesemua ini sangat penting untuk saya tekankan. I cannot overemphasize this, dengan izin saya tidak dapat menerangkan tidak dapat menekan dengan lebih daripada ini. Untuk setiap seorang ahli parlimen bertanggungjawab juga kepada rakyat kita di kawasan kita mengambil program-program yang saya telah bentangkan, telah kita pamer dan peragakan supaya wellness on wheel, wellness hub, ya, war on sugar ini menjadi tanggungjawab setiap ahli yang berhormat untuk menurunkannya dan menjadikan ianya satu budaya hidup sihat ya dalam kawasan setiap parlimen ahli-ahli yang berhormat sendiri ya. Terima kasih. Walaupun Sungai Petani menyebutkan itu, saya tahu di sinilah the free enterprise of ideas ataupun the contestation itu menjadikan kita lebih tercabar untuk menjadikan memberikan kecelikan pada dalam hal kesihatan dan pemakanan. Ya, satu perkara contohnya memang MOH KKM memang letak calorie tagging itu memang amalan kami ya sejak daripada 2018 pertama saya pun sudah kita laksanakan, dan kita mahukan seperti mana kita menganjurkan X breaks ya untuk renggangan ataupun movement selepas kita 2 jam 2-3 jam bermesyuarat, kita pun juga itu adalah satu yang penting dalam menangani pandemic chronic diseases ini. Jadi kalau boleh kita nak influencer tu, kalau dapat Sungai Petani menangi mereka, itu lebih baik dan jadikan mereka sebahagian daripada usaha kita. Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya menambah sikit, ini sudah saya nak kena beralih sikit topik ni sebab masa sudah tinggal 12 minit lagi. Ya, saya juga mahu merakamkan betapa mustahaknya ya untuk kerjasama ini dibuat di peringkat negeri-negeri ya, dan kita juga memerhatikan contohnya di Selangor membelanjakan lebih 3 juta untuk program anak Selangor anak sihat ya, asas, dan ini akan juga mendapat memberikan impak yang lebih bukan saja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat negeri-negeri yang juga saya mahukan kalau boleh negeri to come on board with us dengan izin bersama kita ya menjayakan hidup war on sugar dan menangani pandemic chronic diseases atau NCDs ini ya. Samping itu saya juga mahu menyebutkan tentang program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan ya yang diperuntukkan 26 juta ya, yang mana ia adalah untuk ya menangani ya apa yang disebutkan juga ya sebagai ini adalah untuk program yang disebutkan sebagai the 1000 ya. Menteri satu sikit Menteri. Kalau KKM boleh mengenakan kerajaan boleh mengenakan 4% bagi
minuman air 1 liter. Maknanya kita tak bagi rakyat ini makan makanan yang tak sihat. Tapi bagaimana pula rakyat nak makan makanan sihat? Apa inisiatif yang kita bagi? Kena seimbang tu, Menteri. Supaya maknanya yang salah kita halang, tapi yang baik ini kita bagi insentif dia untuk dia dapat lebih dan dia menggalakkan dia untuk makan makanan yang sihat. Baik, saya yakin perkara ini juga akan mengambil pendekatan whole of government, ya, KPDN pengguna, ya, juga MOE, ya, MOF juga kena berturut samalah KKM. Ada hal-halnya yang mana kita terbatas, ya, dalam penentuan harga dan sebagainya. KKM ni is on healthcare and managing sick care juga. Yang lain itu kita serah kepada kementerian yang lainnya pula, ya. Kita tak boleh bolot semualah, kita kongsi-kongsilah pahala ni. Baik, seterusnya dalam hal pemberian apa yang dikatakan sebagai memberi pendekatan, ya. YB Pulai menyebutkan tentang ni kita ada laksanakan tempoh sehari 1000 hari pertama, itu pun satu yang baik, ya. Kita juga diberikan peruntukan untuk hal ini dan menyediakan bantuan makanan tambahan, ya, dalam bentuknya pemberian susu tepung. Ini sekaligus soalan YB Pulai atau teguran celahan YB Pulai tadi. Pemberian susu tepung penuh krim kepada ibu hamil daripada kumpulan miskin tegar dan miskin itu pun kita ambil perhatian, ya. Dan dalam hal ini bantuan yang dikatakan sebagai STPK ini, susu tepung penuh krim ini, dengan amount, ya, kurang lebih 1.5 hingga 2 kilogram sebulan, diberikan bermula ketika ibu hamil, yang jadi kumpulan yang disasarkan itu, insya-Allah. Baik, Tan Sri Dipertua, saya terus, ya, kepada fee perubatan. Tan Sri Dipertua, saya punya hanya 9 minit lagi. Fee perubatan, Tan Sri Dipertua, aktiviti-aktiviti pencegahan yang saya sebutkan tadi amat penting, memandangkan kos untuk mengubat semakin treatment cost, ya, semakin meningkat, ya. Menurut laporan Prevention and Control of Non-Communicable Diseases dengan izin in Malaysia, the case for investment 2021, satu dapatan tinjauan, ya. Jumlah kos penjagaan kesihatan langsung, direct cost dalam menangani penyakit-penyakit kronik yang saya sebutkan tadi, the non-communicable diseases, ya, oleh kerajaan bagi penyakit metabolik adalah kurang lebih, ya, penyakit metabolik ini adalah yang terkait dengan diabetes, hypertension dan sebagainya tadi itu, adalah sebanyak 3.3 bilion, ya. Nah, peruntukan yang disediakan adalah terhad, ya. Oleh itu, bagi memastikan peruntukan yang disediakan memberikan nilai yang terbaik, impak yang terbaik kepada rakyat, kita mahukan juga, ya, konsep apa yang dikatakan sebagai value based healthcare. KKM sedang meneliti penyasaran subsidi kesihatan awam, ya. Jadi di sini, ya, kalau boleh, ya, saya sebutkan sikit cost, ya, cost NCDs sangat tinggi sebenarnya, ya. Dan itu tidak termasuk direct cost, indirect cost, ya. Yang juga akhirnya terkait dengan persoalan produktiviti warga kerja, the workforce dengan izin negara ini. Dan kalau kita tidak tangani dengan baik, ya, mungkin saya terpaksa, masa sudah pun ya, cukup menekan ini. Bagi menjawab persoalan YB Kuala Langat sekali lagi mengenai bilangan pesakit dalam kategori T15, maaf, ya, T15 yang mendapat rawatan di hospital KKM dan jangkaan pendapatan dengan pelaksanaan kadar charge. Semua ini, Yang Berhormat Kuala Langat, ya, adalah dalam perhitungan kami dan kami juga sangat sedar, ya, bahawa kita perlu tahu bahawa dalam konteksnya perkhidmatan yang kita berikan dalam fasiliti-fasiliti awam MOH itu, kesemuanya itu adalah disubsidize, ya. Kalau kita ambillah contohnya pembedahan cesarean, ya, cesarean, pembedahan anak secara cesarean, kita tahu bahawa first class itu 1,200, ya, second class 400 dan third class 100, ya. Contoh yang dimaksudkan oleh Kuala Langat yang saya boleh bayangkan, apakah kalau dikenal pasti kumpulan T15 itu, apakah mereka tidak boleh diberikan bayaran 1,200 itu ketika mereka mengambil penempatan dalam kelas pertama.
sebab mereka tidak sebenarnya mereka tergolong dalam golongan T15. Ini yang menjadi perbahasan sejak kita bermula di sini dalam pelbagai dimensi. Namun KKM bersedia untuk melakukan satu kajian yang lebih teliti, jumlah T15 T15 yang datang untuk mendapat kerawatan di MOH, di facility MOH itu, kita boleh kenal pasti. It's not so difficult. Kita ada setiap pengarah hospital, dan kita maksudkan ini adalah hospital-hospital tertiary, state hospital, dan juga hospital-hospital yang dianggap sebagai referral centers lah, IKN, IPR, dan juga Yang Berhormat Menteri Puncak Borneo. IGN, Puncak Borneo nak minta. Puncak Borneo, sila sahabat saya, Puncak Borneo. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Semasa perbahasan saya ada mengutarakan mengenai masalah yang dihadapi oleh doktor-doktor yang dihantar ke Sabah dan Sarawak mengenai masalah kuartus dan juga mengenai status-status klinik-klinik dan juga cadangan pemindahan Raja Charles Brooke Memorial Hospital. Dan juga saya juga ada bertanya mengenai strategi kerajaan untuk menyediakan doktor-doktor pakar dan sebagainya untuk pusat kanser di Sarawak yang dicadangkan. So kalau YB Menteri tidak boleh jawab secara lisan, secara bertulis pun saya amat hargai. Terima kasih sahabat saya, Puncak Borneo, pastinya saya akan isu menjawab. yang sama. Sebab dalam SSPA yang baru ini, saya mendapat khabar kononnya allowance wilayah yang biasa didapat oleh doktor yang pergi ke Sabah dan Sarawak, mereka akan dapat about 1,000 lah. Tapi sekarang dengan sistem yang baru, mereka cuma dapat 360. Saya cuba nak sahkan adakah ini benar. Dan jika benar, bagi saya ini bukan satu insentif yang baik untuk mereka pergi Sabah dan Sarawak. Juga saya akan jawab soalan itu. Baik, Bandar Kuching, terima kasih sekali lagi. Di mana saya tadi? Tentang T15 . Jadi insya-Allah kita akan lakukan dalam semangat yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, juga selaku Menteri Kewangan dan juga MK itu ada di sini. Penyasaran subsidi itu mampu kita lakukan, dan kita perlu ada satu algoritmnya, satu softwarenya, di mana kita akan dapat menentukan apakah sebenarnya, sebab 1,200 for first class itu saya katakan it's only about 10%. The actual price may be 12,000, dan the actual price kepada second class itu adalah 4,000, dan the price 4,000, dan price kelas ketiga itu adalah sebenarnya 1,000. Jadi kalau contohnya T15 pergi kepada third class, itu kan tak menasabah. Tapi theoretically, dari segi teorinya, secara across the board, kalau T15 datang untuk patronize ataupun mendapat rawatan di hospital-hospital awam, maka kita perlu ada satu policy dan inisiatif yang akan dapat benar-benar menjadikan penyasaran subsidi itu sangat bermakna, kerana ia adalah satu yang akan dapat juga menjana pendapatan dan juga dari segi revenue untuk kerajaan dengan pada sikapnya, pada akhirnya, pada tujuannya adalah untuk diberikan satu treatment yang equitable dengan izin. Jadi adil dan sama dari segi status pendapatan dan juga disposable income ataupun apa juga matrix yang kita gunakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya beralih kepada skim Perubatan Nasional ini. Tidak banyak yang nak saya sebutkan. Kawalan harga charge, saya mungkin boleh menulis kepada Bandar Kuching. I think I can write that to you dengan izin. Secara jawapan bertulis. Kawalan harga charge hospital swasta, Tan Sri. Mungkin ada yang ramai yang nak tahu. Bagi menjawab soalan YB Bayan Baru dan juga Betung mengenai mekanisme kawalan harga perubatan di hospital swasta pada masa ini. Jadi KKM hanya mengawal fee profesional. Kita kena tahu ini, yang dikawal selia melalui Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta Akta 586 1998 dalam jadual 13 schedule ataupun jadual ke-13 dan ini sangat jelas bahawa kawalan ataupun dalam Perintah Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta Pindaan 2013 yang berkuasa
sejak tahun 2006. Maksudnya kawalan terhadap charges ataupun pengenaan harga di hospital-hospital swasta itu tidak kerajaan tidak punya kawalan yang besar kecuali professional fees itu saja yang ditentukan oleh Akta 586 dalam jadual 13 itu, ya. Adapun dari sudut yang lain, consultation fees itu ditentukan, ada julatnya, tetapi yang lain itu tidak. Sebab itu kita merhatikan di Malaysia ini medical inflation punya kadar inflasi di negara kita, medical inflasi adalah juga tinggi, justru kerana kawalan harga itu adalah agak laissez-faire, sifatnya itu non-intervention, ya. Tidak ada campur tangan kerajaan langsung, direct intervention. Maksud saya tadi itu. Jadi di situlah, ya, tergantung kepada healthcare private operators. Ya, sebab tu saya tekankan, sebab tu saya anjurkan value base. Jangan charge kepada not pay for service ataupun pay untuk procedures, tetapi lebih baik adalah untuk kita amalkan value base. Dengan kata lain, dia adalah pay for health outcome. Jadi di sini satu perbincangan yang agak mendalam. Saya tahu kita kena deep dive into this. Kita tahu kita ada cara dan kaedahnya, ya, sama ada melalui sistem case mix dan juga DRG, ya, diagnostic related groupings. Hari ini orang berganjak kepada CRG ataupun clinical related groupings, ya. Negara-negara barat juga menggunakan ini, tapi saya memandang kepada mustahaknya private operators, dan saya nak dapati sejurus saya mengangkat isu value based healthcare delivery ini, Tan Sri. Saya nampak sama ada APHM, sama ada IHH, ya, the Association of Private Health Facilities Malaysia, sangat menyokong saya, dan saya mengharapkan ia akan dapat juga, ya, memberikan ke arah kita mengamalkan value base dan bukan pay for service or pay for. Menteri, masa dah tamat. Cuma Menteri perlukan beberapa masa lagi untuk menjawab soalan-soalan yang penting tanpa diganggu dengan banyaknya oleh wabi-wabi lain. Baik. You must land. How much time you need? I need at least, kalau dengan izin, dengan sifat gracious, rahmah, karimnya Tan Sri Speaker, at least 10 or 5. Okey, saya bagi 8 minit. Boleh? 8 minit, okey. Dan Ada minta, dua dah, Tan Sri, berdiri 3. ya, Ini kalau dah boleh short and 3 sharp minit. lah, because kita ada 2 kementerian yang penting lagi. Silakan. Gading. 8 minit dari sekarang. Okey, pertama sekali, apa pandangan menteri apabila pada hari ini ramai daripada kalangan orang yang dipanggil bukan B40 tapi M40 ataupun T20 itu sendiri lebih berminat untuk mendapatkan perkhidmatan di hospital kerajaan kerana pertama kepakarannya ramai, yang kedua sambutan ataupun memang perkhidmatannya tu baik. Jadi itu tahu, bukan kerana mereka tak ada wang nak pergi ke swasta, tapi kerana perkhidmatan yang baik dan layanan yang baik daripada perkhidmatan pakar-pakar yang ada di kementerian. Terima kasih. Saya tambah sikit saja. Gading, ya, atas satu, ya, pengiktirafan kepada kami MOH. Menteri, kalau boleh sekalikan. Sekalikan, terus saya nak Sekalikan, ya, sila. saya nak tanya tentang harga ubat. Harga ubat, okey. Sila Bandi Kuching. Kita tahu bahawa memang kos ubat sekarang meningkat. Saya cuba nak penjelasan, adakah untuk IJN terutamanya, adakah ada satu request untuk menukar semua ubat innovator kepada generik untuk hospital-hospital dan terutamanya kepada IJN? Adakah ada arahan tersebut dan gerakan tersebut untuk menjimatkan kos perubatan tersebut? Terima kasih. Yang Mohd Menteri, dalam perbahasan saya ada menyentuh bahawasanya Akta Perubatan telah pun dua-dua Dewan Yang Mulia dalam Parlimen ini telah kita luluskan. Sama ada telah gazet atau belum, saya belum pasti lagi. Tetapi yang penting dan induk, saya nak menanya apakah keadaan atau status terkini dengan pendaftaran doktor-doktor
yang bakal menjadi pakar tu setakat mana proses untuk memasukkan mereka, menggazetkan mereka dalam NSR jadi atau tak jadi. Kerana kita berkenaan dengan apa yang saya sentuh juga berkenaan Cardiothoracic Services Center di Ipoh, HRPB, itulah antara benda yang menyangkutkan keadaan. Terima kasih. Minta. Terima kasih Yang Berhormat Ibu Tan Sri, Timur. satu, Tan Sri. Satu. Tan Sri. Satu ya. Boleh, Tan Ringkas. Sri. Saya, terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya bangkitkan tentang isu kesihatan mental. Saya rasa isu itu penting kerana dalam keadaan sekarang ini banyak keratan-keratan akhbar dan berita-berita termasuk kenyataan daripada Menteri sendiri menyatakan tentang masalah ini. Dan saya rasa perlu dijawab untuk rakyat dengar jawapannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat saya Jirantut dan juga yang lain. Pertamanya Ipoh Timur, kalau boleh saya ringkas jawab, kita di peringkat akhir dah sudah ni. Ya, you know that Ipoh Timur tahu bahawa akta perlu bersekali dengan sebab ada regulasi atau perintah dan ordernya. Ya, jadi kesemua itu sedang ditelitikan oleh bahagian yang bertanggungjawab, ya, dan juga PU, penasihat undang-undang dan juga bahagian perkembangan perubatan dan yang lain, dan mereka sedang berusaha keras untuk pastikan kalau boleh kita akan dapat juga menyaksikan dia di tahun ini, kerana kita nak seperti mana yang Ipoh Timur mahukan. That was the reason our cardiothoracic jadi pakar-pakar yang balik dengan training itu dapat kita masukkan, ya, eligible sebagai untuk layak akhirnya dimasukkan dalam pendaftaran NSR, ya. Dan paling tidaknya first quarter insya-Allah, ya. Saya tak maulah ganjak gol lagi. Yang golnya saya nak ia dapat dilaksanakan at least pada latest the first quarter Mac tahun 2025. Itu satu penjelasan. Keduanya, Bandar Kuching, IGN harga ubat, ya. Sebenarnya memang kita punya policy untuk membuat dalam rawatan untuk mendahulukan, is a generic first policy sebenarnya. Bukan saja di KKM dan juga hari ini saya rasa sangat tenang, sangat selesa mendengar satu penjelasan daripada IGN, pengurusan IGN, isu IGN sendiri yang menyatakan bahawa mereka juga akan mengambil pendekatan menggunakan generik, yang mana ianya adalah satu yang punya kita tahu bahawa generik ini, ya, dari sudut efikasi dan safety-nya, kerana ia melalui ujian-ujian seumpama bioequivalence dan sebagainya, ia tidak seharusnya disangsikan. Dan hari ini seluruh dunia menggunakan generik, ya, dan bukan saja negara kita ni, di US, di Europe, Australia, everywhere. Jadi itu tidak menjadi pertikaian, dan saya mengharapkan kerana ia akan membuat saving yang besar, ya, Bandar Kuching pun tahu, ya. Dan ketiganya bermula tadi Sri Gading menyebutkan tentang M40 T20 yang juga ramai yang juga datang, ya. Dia bukan saja begitu, Sri Gading, ya. Kalaupun mereka pergi ke fasiliti swasta, tapi pada akhirnya, pada ujungnya, ya, ketika very complex cases, dia akan kembali merujuk kepada pakar-pakar kami di MOH, ya. Dengan kata lain, ya, memang kita pun itu yang kita mahu pastikan, supaya di sini juga terkait hal financing, ya, supaya rakyat M40 dan T20, bahkan seluruh rakyat ini perlu juga tahu bahawa saya sebutkan tentang rakan MOH tadi, ya, kerana rakan MOH juga, ya, mengisyaratkan bahawa kita juga mahukan, ya, yang M40 dan T20 ini jangan, ya, mengambil tempat B40. Contoh, saya bagi contoh yang mudah. Kalau 1,000 orang pergi ke fasiliti kita di MOH, ya, hospital kita, tetapi akan penampilan rakan MOH 30%, ya, 30% will be going to this, sama ada rakan KKM-nya, rakan MOH ini ataupun di fasiliti swasta, maka ia meninggalkan satu space yang besar
at least 70%, ya, maaf 30% itu akan dapat diisi oleh B40 yang lain. Tetapi kalau semuanya beratur ke fasiliti-fasiliti kita, jadi itu yang menjadikan kita congested, overwork dan overburden. Ada yang juga hal-hal tertentu dan kes-kes tertentu, insiden tertentu, burnout, ya. Jadi semua ni sedang kita perhatikan dan kita mahukan rationalization of pakar-pakar. Saya menyebutkan juga pakar-pakar ini yang saya sebagai Menteri Kesihatan yang melihat pada seluruhnya custodian, kita mahu juga MOH dan juga MOHE juga diperdamaikan dan dirasionalisasikan penggunaan pakar-pakar itu. Jadi jawapan ringkasnya, kita tidak maulah kalau semua membuat beeline ataupun beratur ke fasiliti-fasiliti. Walaupun itu satu pengiktirafan kepada kami, tetapi dengan itu juga membebankan kami Tan Sri Yang Ketua. Jadi saya pun jutaan maaf kerana tidak dapat melangsungkan. Saya tahu kes ini insya-Allah saya akan memberikan jawapan bertulis ya, pada Yang Berhormat Maran kerana saya tahu ya uniform ya. Ya betul juga orang yang pertama bahagian yang berucap ya. Tan Sri Ketua, inilah nampaknya sekadar yang dapat saya uraikan. Saya punya jawapan-jawapan yang bakal saya hantar secara bertulis ya, dan kalau diberikan masa lagi memang saya nak jawab. Tapi inilah dia hakikatnya Tan Sri Ketua. Jawab jangan terima kasih. tu. Ya. Baik. Terima kasih Tan Sri Ketua.